Okey, kita ingin melihat juga bagaimana reaksi segera masyarakat kerana ini tempoh yang kritikal 2 minggu bagi negeri-negeri yang terlibat. Kita tidak boleh berkompromi, silap langkah. Kita tidak perlu leka dalam mematuhi sebarang protokol-protokol yang akan ditetapkan. Banyaknya sudah pun kita sedia maklum, sudah pun kita laksanakan, tetapi 2 minggu ini perlu kita lebih ataupun mematuhi dengan penuh disiplin. Di talian melalui Skype sekarang, saya bersama Dr. Muhammad Taufik Yaakob, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya. Assalamualaikum Dr. Taufik. Assalamualaikum. Dr. Muhammad Taufik, pastinya ini juga fasa-fasa yang amat mencabar bagi pihak frontliners, mereka yang berada di barisan hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kata PM tadi sudah sampai ke breaking points. Mereka tidak mampu lagi kalau angka 4 digit terpaksa dilalui dalam masa yang terdekat ini. Jadi sebagai pengkaji masyarakat dan juga melihat dari aspek pengajian awam, pentadbiran awam, bagaimana mesej ini perlu sampai dan yang penting itu difahami dengan berkesan dan dipatuhi dengan baik sekali oleh masyarakat. Kita tidak pernah kataupun kita ada sejarah kita mengikuti peraturan dan juga SOP ini dahulu. Mengapa tidak kita lakukan sekali lagi? Tetapi apakah prasyaratnya? Baik, PKP2 ini sebenarnya sebagai satu pengajaran kepada kita untuk lebih berhati-hati kerana kita berhadapan dengan gelombang yang ketiga dan keempat. Apabila kita sebenarnya berada dalam satu situasi yang cukup genting, bukan sahaja dalam konteks ekonomi ataupun politik, tetapi masyarakat sebenarnya berhadapan dengan cabaran yang cukup besar. Sekali lagi perlu menerima kesan akibat daripada kegagalan ataupun kecuaian kita untuk menangani COVID-19 ini. Dan sebenarnya bagi saya ini adalah satu nasihat yang cukup jelas kepada kita supaya kita lebih berhati-hati, kita tidak menggunakan ruang yang diberikan oleh kerajaan itu sewenang-wenangnya ataupun kita menggunakan peluang yang diberikan oleh kerajaan itu dengan suka-suka dan akhirnya menyebabkan kita terperangkap dengan keadaan PKP sekali lagi. Kalau kita dapat lihat dalam kalangan masyarakat, kita keluar di luar sana, kita lihat kebebasan itu digunakan lebih daripada ruang yang sepatutnya diberikan. Anak-anak kecil dibawa di kawasan-kawasan PKPD dan kemudian kita lihat duduk berdekatan antara satu sama lain di kedai-kedai makan, bertepuk tampar. Seolah-olah kita tidak berhadapan dengan satu wabak ataupun fenomena yang merosakkan sistem kesihatan kita. Saya melihat rakyat Malaysia perlu menilai semula. Kita perlu membentuk diri kita dengan disiplin kerana kita bukan lagi 10 tahun ke belakang. Kita perlu melihat dengan lebih ke hadapan bagaimana membentuk disiplin diri apabila kita hendak menerima vaksin hari ini, ataupun kita perlu menilai semula adakah corak kehidupan kita itu corak kehidupan yang sebenar-benarnya betul-betul boleh membentuk satu disiplin diri, boleh menjaga kesihatan masyarakat dan akhirnya memastikan negara kita itu terjamin daripada pelbagai aspek keselamatan sosial dan ekonomi. Walk the talk itu adalah key message yang sentiasa didambakan oleh masyarakat. Kerana mereka mungkin sudah lama menuruti segala SOP, apa yang dimahukan oleh pihak berkuasa, tetapi bagi pimpinan, sama ada di pimpinan kerajaan, pimpinan politik, penjawat awam, pimpinan pembangkang, bagaimana ia perlu diterapkan dahulu oleh pimpinan ini? Haji Nazri, ini sebenarnya satu amaran besar kepada ahli-ahli politik. Cukup-cukuplah berpolitik. Kita sudah letih dah hampir 1 tahun. Kita bergelut dengan suasana kemelut politik yang tidak berkesudahan dan akhirnya kesan itu terlihat bermula di Sabah. Apabila COVID-19 itu merebak dengan luar biasa sehingga menyebabkan kita hari ini berhadapan dengan PKP sekali lagi. Ahli-ahli politik di Malaysia ni, ahli-ahli parlimen daripada pembangkang atau kerajaan, cukup-cukuplah. Kita sudah letih dengan politik negara. Kalau kita dapat lihat kemeluk politik, cuba dihidupkan kembali daripada beberapa blok politik, sama ada daripada pembangkang ataupun kerajaan. Rakyat sudah bosan. Rakyat melihat ini sebagai satu permainan politik yang akhirnya akan memakan diri bukan sahaja kepada kesihatan rakyat itu sendiri, akhirnya kepada masa depan ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik yang sedia ada di negara ini. Ini satu amaran besar kepada ahli-ahli politik. Cukup. Ini adalah satu noktah
kepada perubahan, bukan sahaja kesihatan, ekonomi, tapi perubahan kepada politik baru yang kita perlukan di Malaysia. Dr. Taufik, kalau keyakinan kepada ahli politik ini sudah pun terhakis yang begitu dahsyat sekali sepanjang 10 bulan kita melalui pandemik COVID-19 ini, mengapa tidak kita mengambil satu langkah yang lebih proaktif, mengangkat tokoh-tokoh yang mungkin di luar politik ataupun di luar kerangka arus perdana sekarang dalam menangani pandemik COVID-19. Pada minggu lalu, pakar-pakar perubatan begitu ramai menyuarakan kebimbangan. Mereka concern, mereka prihatin apa yang dilalui oleh negara ketika ini. Wajarkah kita membuka ruang ini kepada para akademia, para penjawat awam yang berkebolehan di luar sana ataupun yang sudah pun bersara, pakar-pakar kesihatan yang profesional dibawa sekali dalam membuat keputusan dan juga menasihati kepada pihak kerajaan? Saya lihat dalam keahlian MKN itu sudah dibawa beberapa pakar daripada pelbagai aspek bidang. Cuma kita nak melihat bagaimana pakar-pakar ini boleh duduk dalam konteks pembuat dasar dan keputusan dalam kerajaan. Mesti ada political will yang perlu diangkat dalam kerajaan itu sendiri. Dan pada waktu yang sama, saya menilai bahawa ahli-ahli Parlimen Perbankan pun perlu menunjukkan bahawa mereka boleh bekerjasama dengan kerajaan. Jangan hanya mengharapkan sudah cukup nombor untuk bentuk kerajaan dan akhirnya kesan itu kepada kerajaan dan rakyat yang memerlukan satu tempoh bertenang dalam konteks politik. Bukan gencatan semasa dan aspek senjata tetapi gencatan politik yang sebetul-betulnya boleh dilakukan. Sama-sama lah misalnya menawarkan satu tawaran kepada kerajaan hari ini dalam tempoh 1 tahun untuk kita membuat gencatan politik yang sebaiknya untuk rakyat. Kita boleh menyumbang tenaga bukan sahaja dalam konteks pemikiran, tetapi bagaimana kita nak membentuk sebuah kerajaan yang boleh memperkukuhkan ekonomi, sosial dan kesihatan. Saya tak nampak perkara tersebut muncul daripada kalangan ahli-ahli Parlimen Perbankan. Yang mereka nampak hanya bilangan nombor yang diperlukan untuk membentuk kerajaan. Ini sebenarnya kerosakan minda dalam kalangan beberapa ahli parlimen yang perlu diperbetulkan. Kerana rakyat itu sedang memahati, rakyat itu sedang melihat tindak tanduk ahli-ahli politik daripada perbankan dan juga sebahagiannya daripada Perikatan Nasional. Kalau ingin itu direalisasikan ataupun dapat ditimbulkan ataupun dilaksanakan, perlu ada rasa lapang untuk berkongsi data-data kesihatan dan juga data-data epidemiologi. Kita sebuah negara federalisme konsepnya. Sebahagian negeri yang berada di bawah pembangkang, kita tidak boleh nafikan antara yang terbesar adalah negeri yang paling banyak kes sekarang, iaitu Selangor. Begitu juga negeri seperti Pulau Pinang. Tetapi juga negeri-negeri ini juga terpaksa mereka menggunakan segala aset kesihatan dalam konteks bidang negeri. Mengapa tidak digembelingkan segala kekuatan federal, kekuatan negeri, kekuatan lokal dan juga yang disarankan oleh Perdana Menteri itu ketua komuniti. The whole government, the whole society tidak boleh dikesampingkan dalam kita memerangi pandemik COVID-19. Pandangan Dr. Taufik? Itu perlu ada jiwa yang terbuka dalam kalangan ahli-ahli parlimen ataupun ahli politik atau pemimpin kerajaan. Kita melihat halangan sebelum ini mungkin bersifat federalism atau pendekatan federalism. Tetapi sebenarnya federalism itu tidak menghalang kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan untuk bekerjasama dalam pelbagai konteks. Khususnya dalam konteks kesihatan hari ini. Sebab itu di awal tadi saya katakan bahawa political will itu perlu ada. Meskipun berbeza parti politik di tingkat negeri ataupun negara, tetapi bagaimana pemimpin-pemimpin itu di peringkat negeri ataupun persekutuan berkomunikasi antara satu sama lain. Sedangkan kita lihat dalam Perikatan Nasional itu sendiri komunikasi itu agak lemah. Bagaimana nak wujudkan satu komunikasi antara persekutuan dengan negeri? Kalau diri sendiri itu gabungan itu berhadapan dengan kelemahan komunikasi, maka saya melihat bahawa komunikasi politik itu cukup penting dan menjemput pemimpin-pemimpin negeri untuk bersama-sama duduk dalam MKN membincangkan bagaimana untuk menangani konteks COVID-19 ini di tingkat negeri yang sedang melonjak naik ini. Dan saya pasti kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin itu tidak akan menolak jika negeri-negeri juga menawar bantuan ataupun apa-apa
konteks komunikasi dengan persekutuan. Yang penting bagaimana political will itu hendak diterjemahkan dalam konteks kita berhadapan dengan masalah yang cukup luar biasa, khususnya pandemik COVID-19.